الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafa'kan penuh kesyukuran kepada Allah Taala dengan limpah serta kurnia bagi kita bersama berkumpul pada pagi ini untuk melanjutkan lagi pengajian kita berkaitan dengan kitab menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Al-Fathur Rabbani yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang mana kita telah kupas sehingga sekarang ini adalah bab yang kelima. Pada hari ini kita akan melihat semula pada muka surat 50 sebelum kita nak melanjutkan kepada muka surat yang lainnya. Kita kena ulang balik sedikit sebab kita habis bawah sedikit daripada ni supaya kita tidak kata orang tu sebab apa setiap satu perenggan tu dia menceritakan berkait dengan yang atas maka kita ambil sedikit yang atas, iaitu firman Allah Taala pada muka surat 50 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu menyembahku. Ini adalah asas ataupun perkara pokok dalam pembicaraan kita sebagai makhluk yang mana kita ini adalah khas penciptaan oleh Allah Ta'ala adalah untuk mengabdikan diri kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian daripada kehidupan kita dekat dunia, maka kita kena selaraskan matlamat kita adalah kerana Allah. Walaupun kita nampaknya mengejar dunia contohnya membina rumah untuk keluarga kita, membeli kenderaan untuk kemudahan kita, tetapi hendaklah kita sandarkan semua itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah ini adalah untuk melindungi ahli keluargaku daripada hujan dan panas, daripada kesusahan ketika cuaca yang yang tak baik dan sebagainya. Maka di situ adalah sebagai keharmonian kita sama keluarga kita membutuhkan rumah. Kemudian kenderaan adalah sebagai kemudahan kita untuk berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Kenderaan kita gunakan untuk pergi bekerja, kenderaan kita gunakan untuk pergi ibadah, pergi kelas, pergi masjid dan sebagainya. Dan juga kenderaan kita gunakan untuk keluarga kita, bukan ke arah maksiat, bukan ke arah maksiat, bukan ke arah yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita maksudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya itu setiap apa yang kita laksanakan itu hendaklah kembali kepadanya, kepada Allah SWT, dan niatkan adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Barulah kehidupan kita itu daripada paginya sehingga kita bawa sebelum tidur kita itu, dalam tidur kita sebagainya semuanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan masuk kepada kata orang tu buang air pun ke tandas pun ibadah kepada Allah Ta'ala. Bayangkan tu kata orang tu tempat yang najis kan, tempat yang najis, tapi kita buang najis ataupun keperluan diri kita itu adalah kerana untuk menjaga kesihatan kita, supaya kita jangan
kata orang tu tahan kencing lama-lama jangan apa nama tu kata orang tu tahan supaya jangan keluarkan apa nama tu isi perut kita, tak boleh. Semua itu adalah untuk menjaga kesihatan kita, kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada pertanyaan Puan Rabiah. Okey, Kak Rabiah ada tanya apa-apa Kak? Angkat tangan. Angkat tangan saja Kak Rabiah ada angkat tangan ni. So tu soal tanya. Ada pertanyaan apa-apa? Tak ada kan? Okey, dilanjutkan sini, engkau diciptakannya bukan untuk suatu kebodohan atau sebagai suatu permainan mana suka-suka, bukan bukannya kita ini diciptakan Allah Ta'ala ini bodoh-bodoh cipta kita kan, suka-suka hati cipta kita kan, tidak. Ada dia punya matlamat penciptaan, ada sebab kenapa dilahirkan kita. Cuba kita bayangkan kan, apa keperluan aku ini lahir kat dunia. Aku ni buat apa lahir kat dunia, nyusahkan orang, dah lah nyusahkan orang, apa nama tu, tak reti apa dan sebagainya. Itu menunjukkan Allah Ta'ala cakap, bukan aku lahirkan kau kat dunia ini untuk menjadi seorang yang bodoh, seorang yang tidak tahu apa. Kamu kena mencari kehidupan kamu sendiri. Maknanya kalau kita rasa tak boleh, tak tahu, kita kena belajar lah. Ada seorang pakcik ni, daripada umur dia 50, lepas pencen lah 55, 60, lepas pencen dia memang tak reti baca Quran. Memang dia tak reti baca Quran. Alif Bata pun dia nyebut pun tak reti kan. Alif Bata pun nyebut tak reti. Sekarang ni dah 10 tahun dia belajar di Masjid Negara, dia dah boleh baca Quran. Dia dah boleh kata orang tu walaupun taklah kata orang tu sebaik yang kita kendaki kan, dah 10 tahun dah 10 tahun tapi dia boleh kata orang tu berdiri sendiri, baca Quran, bertatih, dia dah boleh ada lancar lah, dan dia baca pun dah betul dah. Cuba tuan-puan bayangkan, bukan masa yang sedikit, bukan masa yang sekejap, 10 tahun. 10 tahun dia berjuang untuk supaya dia tidak menjadi seorang yang bodoh tentang Quran. Maknanya kita apa sajalah yang kita kendaki, kita kena belajar. Memanglah ada sesuatu pengajian itu diuji untuk kita mendapatkannya. Satu ujian tu mudah untuk kita mendapatkannya. Itu semua adalah kelebihan dan kekurangan diri kita lah. Kita kena berjihad lah dekat situ. Kena berjihad betul-betul untuk mendapatkannya. Apatah lagi benda-benda yang perlu, benda yang wajib, benda yang sangat dituntut dalam agama kita untuk kita memperoleh ilmu tersebut. Itu yang paling kata orang tu jihad yang besar lah. Cubalah tuan-puan kalau kita tak reti masa umur yang usia kata orang dewasa ni, usia tua ni, dia berbeza dengan tak reti ketika kita berusia remaja atau kanak-kanak. Sangat berbeza. Sangat berbeza ketika kita remaja, ketika kita kanak-kanak, walaupun kita tak reti, kita masih lagi boleh untuk menguasai sedikit demi sedikit. Tetapi ketika kita dah berusia ni, ya Allah, pening kita sebab apa, kita payah nak mengingat. Kemudian faktor kelemahan tubuh badan kita sendiri kan. Kemudian memanglah kata orang tu otak dah tumpul lah ketika usia 50 tahun ke atas ni, otak dah mula tumpul. Bayangkanlah minggu lepas ada seorang pakcik ni usianya 70 tahun mendapat PhD. Ustaz memang sedut lah memang tabik kat dia sebab apa, kalau kita berusia 50-an ke atas ni, kalau nak dapat kehebatan macam tu kan, memang selut lah sebab memang payah. Kalau kita usia kita 20-an untuk mendapatkan kehebatan itu tak apa, sebab itu usia-usia yang kata orang tu matang, yang sedang mencari ilmu bayang tu
orang yang begitu pun sebenarnya boleh sebenarnya boleh kita cuba kesungguhan kita sajalah kesungguhan kita sama ada nak membolehnya ataupun tidak. Tapi dengan kata yang lain, Allah Ta'ala tidak menciptakan kita untuk satu kebodohan ataupun satu permainan. Engkau tidak diciptakan hanya untuk makan, minum, tidur, bersetubuh dan sebagainya. Wahai orang-orang yang lalai, bangunlah dan sedarlah kamu daripada kelalaianmu. Maksudnya juga kita ciptakan bukan untuk makan, minum, tidur ataupun bersama dengan isteri kan. Tidak, bukan itu penciptaan kita semata-mata. Bukan tak boleh makan, bukan tak boleh minum, bukan tak boleh tidur. Tetapi janganlah makan, asyik makan, janganlah asyik minum, janganlah asyik tidur. Janganlah asyik bersukuria lah bersukuria dan sebagainya. Itu bukannya matlamat kehidupan kita. Kita ambil lah ambil makan, ambil sikit dah ambil tidur, ambil juga jangan tak ambil sebab itu keperluan duniawi kita. Tetapi jangan melampau. Wahai orang-orang lain, bangunlah dan sedarlah kamu daripada kelalaian. Arahkan hatimu kepadanya dengan suatu langkah dan tekad yang jitu. Dengan demikian, maka cintanya akan melangkah kepadamu beberapa langkah. Pertemuannya dengan orang-orang yang cinta kepadanya lebih menyenangkannya, melebihi kesenangan yang timbul di hati orang yang dicintainya. Allah SWT berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa batasan. Maksudnya situ, kalau kita dah niatkan betul-betul hati kita ikhlas hidup dekat dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cari ke arah ridha Allah Taala. Kalau kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, tangan kita sentiasa memberi, serta menghulurkan pertolongan. Kemudian mata kita sentiasa melirikkan sesuatu perkara yang lebih kepada mencintai, lebih kepada menyukai. Bila kita tengok orang tu, kan mata kita memainkan peranan sebenarnya. Bila kita melihat seseorang itu, mata kita memainkan peranan. Kalau mata kita kata orang tu tengah marah, dia akan lain, lain pandangan tu. Kalau mata kita tengah suka, lain pandangan mata kita. Kalau kita tengah gembira, lain. Kalau kita benci, lain pandangan kita. Kalau kita benci, terjeling orang tu kan. Tapi kalau kita suka tu, ya Allah, kita akan mata kita akan menyenangkan juga orang yang kita suka. Kalau kita tengah marah tu, mata kita akan lain, membuntang. Itu semua adalah peranan-peranan yang boleh ditunjukkan oleh anggota kita. Maka gunakanlah dia dengan yang sebaik-baiknya supaya tidak menyakiti hati orang, supaya tidak kata orang tu kita bermusuh, membenci dan sebagainya dengan kawan-kawan. Maka dengan demikian, maka cinta Allah Ta'ala akan melangkah kepadamu beberapa langkah. Maknanya bila kita niatkan begitu kan, sepanjang perjalanan kita pun banyak zikir. Bayangkanlah dalam kenderaan kita, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Maknanya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperkuatkan kita punya amalan harian kita. Perlu kita memperkuatkan amalan harian kita dengan zikrullah ini. Bukannya perkara-perkara yang tidak perlu ataupun bukannya perkara main-main zikrullah tersebut. Betul. Itu sebablah kalau kita dengar lagu Hijaz ke apa lagu dia kan, pagi-pagi lagi dia sebut
Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jalinkan kasih mesra. Maksudnya apa nama tu, kalau kita bertemu kepada kawan-kawan kita, jalankan kasih mesra, bukannya benci-benci, bukannya apa ni, perkara-perkara yang menjadikan permusuhan dan sebagainya, ataupun jalankan kasih sayang antara satu sama lain, tapi bukannya kasih sayang yang kecoh bau-bau ni kan, bukan itu, kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu sebutkan dapatkanlah ukhuwah ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan, selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta, semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itulah walaupun suara tak sedap kan. Kan kadang-kadang hiburan begitulah, hiburan yang kita boleh gunakan, bukan tak boleh kita berhibur, tapi hendaklah ke arah mengingati, ke arah zikrullah, mengingati Allah Ta'ala, mengingati sama kita sendiri. Mengingati sama sendiri ni adalah mengingati supaya kita jangan terlepas daripada kasih sayang, kasih sayang kawan-kawan, kasih sayang keluarga dan sebagainya. Bukannya kita nak bermusuh dalam kehidupan kita. Barulah dalam pertemuan Allah Ta'ala ini dengan orang-orang cinta kepadanya lebih menyenangkan Allah Ta'ala, lebih kesenangan yang timbul di hati orang yang dicintainya. Maksudnya Allah itu lebih, bila kita cinta Allah Ta'ala lebih cinta berbanding kita cinta dengan dia. Macam mana tu? Kita cinta Allah Subhanahu Ta'ala, ya Allah, saya sangat mencintaimu ya Allah, aku sangat sayang padamu ya Allah, dan kita mengamalkan zikir kepada Allah Ta'ala pagi, petang, siang, malam. Itu bukti bukti cinta. Bukti cinta kita, kasih sayang kita dengan Allah Ta'ala ini kita kena buktikan. Kalau kita cakap mulut je, ya Allah aku cinta padamu ya Allah, aku sayang padamu ya Allah, lah semayang kita lalai, zikrullah tak pernah, sekala-sekala je lah, Allah Ta'ala Muhammad wa ala Muhammad sekala-sekala. Kemudian astagfirullahaladzim kalau kita ingat, tidak menjadi amalan rutin kehidupan kita. Maka di situ macam kita main-main pula, kita sebut macam kita bersama dengan isteri kita lah, atau suami kita, kita cinta kepada dia. Tapi bukti cintanya apa? Bukti cintanya dengan tutur kata yang sentiasa kata orang tu rendah, dengan kata orang tu menyediakan keperluan-keperluan kehidupan, itu cinta, bukti cinta. Apa lagi bukti cinta? Kalau yang besar tu, bukti cintanya setiap bulan bagi gelang emas. Itu yang besar lah. Sekarang ni harga emas dah mahal lah. Harga emas dah mahal sekarang ni. Tak pernah jual emas dah boleh sekarang ni. Harga ni tengah tinggi. Sekarang ni harga tu tengah melonjak tinggi. Okey. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batasan. Maksudnya
bila kita dah kata orang tu dah mencintai Allah Ta'ala akan kurniakan. Begitu juga kalau kita menurut kata ayah dan ibu kita masa kita kanak-kanak dulu kan, macam-macam ayah kita bagi kan, macam-macam ibu kita bagi. Maksudnya menurut kata dia tu, kita bersungguh dalam pelajaran, kita lulus dengan baik, kemudian di kelas dekat dapat nombor 1, satu mak ayah kita akan bagi kita macam-macam hadiah. Begitu juga Allah Ta'ala kan, kalau kita mensyukuri dia, selalu infak kepada orang, selalu berbuat baik kepada orang, insyaAllah Allah Ta'ala akan ringankan kehidupan kita, akan bagi kita kemudahan dalam kehidupan kita. Apabila dia menghendaki seorang hamba itu untuk satu urusan, maka dia akan menyediakan maka dia akan menyediakan atau mempersiapkan jalan yang menyampaikan ke arah itu. Ini adalah suatu yang berhubungan dengan pengertian yang berbentuk sama-sama ini abstrak yang tidak mungkin dapat digambarkan dalam bentuk yang nyata. Maksudnya, kalaulah Allah Ta'ala menghendaki kita menjadi seorang pemimpin, maka di situ Allah Ta'ala akan sediakan atau siapkan kita jalan untuk menyampaikan ke arah kepimpinan tersebut. Bukannya kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita seorang pemimpin kosong macam tu ya, tak. Begitu ya, Allah Ta'ala nak melantik seorang itu menjadi Nabi ya, dan tentu Allah Ta'ala akan menurunkan wahyu kepadanya. Dan tentu Allah Ta'ala akan mengajar dia. Bila kita renung balik kisah para Nabi ini tak belajar pun dengan sesiapa. Tetapi Allah Ta'ala yang akan mengajarkannya. Cuma adalah satu kisah, dua kisah tu, seperti Nabi Musa kan, dia hidup dengan Nabi Allah Syuaib alaihissalam, dia situ dia belajar. Tetapi tak sepenuhnya Nabi Allah Syuaib yang mengajar dia. Allah Ta'ala juga yang menurunkan wahyu dan juga mengajar Nabi Musa macam mana nak berdakwah, macam mana nak menyampaikan. Sehingga kan Nabi Musa mengatakan bahawa dia ini seorang yang tak petah berkata dan juga lidahnya kelu. Bagaimana yang diuji oleh Fir'aun kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa makan bara api tersebut sehingga menyebabkan lidahnya tidak berfungsi dengan baik. Dia tak petah bercakap. Maka Nabi Musa melantik dan mempersetujui tentang kehendak Nabi Musa AS supaya melantik Harun menjadi pembantunya. Nabi Harun menjadi Rasul juga membantu Nabi Musa AS. Dan kemudian Allah turunkan kepada Nabi Musa ayat supaya Nabi Musa mengamalkannya untuk lisannya itu dipetahkan. Maksudnya lidahnya akan menjadi petah semula dan akan boleh bertutur dengan manusia dengan keadaan yang baik dan dipahami oleh manusia. Turunlah ayat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat ini adalah khusus diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Musa alaihissalam bagi dakwahnya. Itu yang disebutkan kepada kita, Allah Ta'ala akan menyiapkan jalan dan menyediakan jalannya itu untuk menyampaikan orang yang dilantik itu untuk ke arah pelantikan dia. Apa sajalah kalau dia dilantik menjadi pemimpin, Allah Ta'ala sediakan tempat. Dia dilantik menjadi guru, Allah Ta'ala sediakan bagaimana untuk menjadi seorang yang baik. Ini ada suatu perhubungan yang berarti yang berbentuk sama-sama. Kadang-kadang kita tak faham. Begitu juga kalau kita lihat anak-anak kita kan, anak-anak kita ini ada dia punya kelebihan dan kebolehannya. Kebolehan dia apa? Lihat kalau kebolehan dia lebih kepada kata orang tu matematik kan, kita arahkan situlah kita ajar dia ke arah situ, kemudian dia menjadi boleh faham, mahir, dia akan memperolehi ilmu yang baik. Surah apa yang Ustaz, ayat berapa ya Ustaz boleh share? Ini dah kita share ni, tengah share ni, kita tengah share.
tentang ayat apa nama tu Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 212 Hmm. Okey, jika seorang hamba mengingatinya dengan sempurna maka sahihlah kezuhudannya di dunia dan di akhirat kerana mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Maka akan datanglah kepadanya kebenaran, kerajaan, kekuasaan dan pemerintahan. Ketika itu butiran pasir akan menjadi gunung, titisannya menjadi samudra, bintangnya menjadi bulan, bulannya menjadi matahari, yang sedikit menjadi banyak, yang terhapus menjadi wujud semula, kerosakan menjadi kekalan, geraknya menjadi tetap, tinggilah pohonnya menggapai aras sementara akarnya berada di bumi dan bayang-bayang dahannya berada di dunia dan di akhirat. Jika seorang hamba mengingatinya dengan sempurna. Maksudnya dia mengamalkan dalam kehidupan dunia ni betul-betul apa yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tadi iaitu aku tidak menciptakan manusia dan jin ini melainkan untuk menyembahku ataupun beribadah kepada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56 ini maksudnya dia bila betul-betul mengamalkan ayat ini, maknanya dia menjadi seorang hamba yang mengingati Allah Ta'ala dengan sempurna. Dengan sempurna maksudnya apa? Bila waktu azan, dia bersegera untuk berwuduk dan pergi solat. Bukannya dengan azan berhenti bercakap, bukan dengan azan diam sekejap. Sebenarnya dengan azan tu untuk kita bersegera untuk keluar daripada rumah untuk pergi ke masjid. Bersegera untuk bersiap siaga. Kalau kita belum mandi lagi tu, bila dengar azan tu terus capai tuala, terus sudah air, terus mandi, siap. Bukannya mengejungkan diri ataupun mendiamkan diri dengan azan. Dengan azan diam kan. Tak sebenarnya dengan azan tu dengan kita bergerak supaya kita menyahut seruan tersebut. Kita menyahut seruan itu bukan di Baitullahir Haram saja Labaikallahumma labaik, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Itu adalah menyahut seruan Allah Taala Allah Taala mengapai dan memanggil kita. Kita sahut seruanmu, aku sahut seruanmu ya Tuhan. Labaik Allahumma labaik. Aku menyahut seruanmu untuk beribadah kepadamu. Bila azan tu sama juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kita bersegera, kita nak menyahut seruan azan tersebut. Bila azan berkumandang, maka hendak kita sambut. Bukannya kita diam diri bukannya kita kalau maksudnya sambut di situ, kalau kita tengah meeting tu berhenti mesyuarat semuanya bergerak, bukannya diam diam dulu orang tengah azan. Sebenarnya salah salah dia punya maksud dia maknanya jika seorang hamba mengingati dengan sempurna maka sahihlah kezuhudannya di dunia dan akhirat. Maksudnya apa kita maksudkan zuhud? Zuhud ini maksudnya apa? Zuhud ini ialah lawan kepada perkataan apa? Kata gemar atau suka. Itu zuhud. Lawan kepada gemar atau suka. Maknanya yang berlawanan dengan zuhud adalah suka, gemar. Gemar dan suka itu lawannya zuhud. Itu mana zuhud Apabila kita gemar akan sesuatu, ia adalah suatu keinginan. Bila kita gemar akan sesuatu, ianya suatu keinginan. Sedangkan zuhud adalah hilang keinginan kepada sesuatu. Apa kita maksudkan tu? Zuhud ini lawannya adalah gemar atau suka. Maksudnya yang lain, apabila kita gemar akan sesuatu, ia adalah sesuatu yang bentuk
kita ingini. Bila satu yang kita ingin capai lah, kita ingin memiliki. Sedangkan zuhud ini adalah hilang keinginan kepada sesuatu. Kita ingin membeli, contohlah kita ingin membeli kereta yang hebat, kereta Merc, harganya 450,000. Ataupun kalau tak dapat, aku nak beli BMW, harganya juga hampir 400,000, 380,000. Kalau tak boleh juga, aku akan beli yang seangkatan sepertinya Volvo yang harganya juga hampir 300,000, 280,000. Itu keinginan kita lah, keinginan kita. Tapi aku tak mampu nak beli. Tak mampu nak beli tu bukan zuhud. Bukan zuhud, tak mampu nak beli tu. Zuhud itu dia mampu membeli, maksudnya berapa ratus ribu harga kenderaan yang diingini tu. Kalau dia tak ingin kenderaan tu pun tak zuhud juga. Kalau dia mampu, contohnya dia mampu beli Merc tapi dia tak suka pakai Merc. Dia mampu beli di BMW tapi dia tak suka beli BMW. Itu bukan zuhud. Maksudnya zuhud ni dia sangat suka. Kalau aku dapat, aku nak miliki dia. Dan duit dia pun ada, dia mampu. Tapi dia tolak keinginan dia, tak apalah. Kita biasa cukup lah. Bukannya tak sampai pun pergi ke tempat tersebut. Sampai pakai kereta Azia pun sampai kan. Apa pula salahnya beli yang biasa-biasa. Maka dia pun beli yang biasa-biasa je lah. Tak adalah harga sampai 400-500,000, tapi dia beli harga dalam 80,000. Kita baru juga, tapi harga biasa, 80,000 pakai Vios. Itu kira zuhud. Bukannya zuhud ni kita kena pakai, beli kereta terpakai, beli Vios yang version kata orang tu 90-an punya, tak. Zuhud, zuhud kena pakai kereta kancil je lah, kereta kancil. Bukan nama zuhud tu. Zuhud kita mampu tapi kita tak capai keinginan kita, itu kita beli biasa-biasa saja. Walaupun kita pakai kereta baru, tapi sebenarnya layak kelayakan kita itu lebih daripada yang kita beli tersebut. Itu zuhud. Zuhud kalau macam orang pakai Merc buruk, pakai itu, kita tengok niat lah. Kalau dia memang tak kisah, memang nak menunjukkan kezuhudan dia, itu tak apa. Tapi dia taklah menyusahkan orang, taklah menyusahkan orang sehingga asyik rosak kereta dia. Pinjam duit sikit, kereta rosak lah. Itu bukan zuhud tu, dia tak ada duit. Itu tak ada duit, bukan zuhud. Bezakan bezakan di antara zuhud dengan orang yang tak mampu. Berbeza sangat. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan maksud zuhud yang didengari oleh Ibnu Qayyim ni daripada gurunya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan zuhud adalah suatu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat dia. Okey. Kemudian warak pula maksud dia apa? Sesuatu yang dikhawatiri membahayakan bagi kehidupan akhirat, di akhirat. Itu warak. Warak ni bila kita sebut dia warak ni, orang yang sentiasa cakap sopan, tunduk mata. Sebenarnya taksirannya warak ni adalah sesuatu yang dikhawatiri membahayakan bagi kehidupan akhirat. Itu warak. Contohnya lah macam bila kita keluar dalam masyarakat ni, kita khawatir kita berbuat maksiat. Maksudnya mata kita memandang suatu perkara yang maksiat, tangan kita membuat sesuatu yang tak baik, kaki kita. Itu bila kita melakukan perkara tersebut, itu adalah warak. Warak, berhati-hati dalam kehidupan. Berhati-hati bila kita nak
pergi ke suatu tempat, kata orang tu tidak main terpa je, pergi suatu tempat, takut pergi ke tempat yang tak baik. Dan juga zuhud, maksudnya zuhud ini bukan bermakna perlu miskin, bukanlah bukan. Zuhud itu maksudnya perlu miskin. Ini adalah pendapat Imam Al-Junaid, mengatakan bahawa orang yang zuhud tidak menjadi bangga kerana memiliki dunia dan tidak pula sedih kerana kehilangan dunia. Maksudnya bukanlah sedih tidak kehilangan dunia itu maksudnya miskin, bukan bermakna perlu miskin. Antara kesilapan setengah orang dalam memahami makna zuhud ini adalah dengan menganggap bahawa seseorang yang zuhud adalah orang yang tidak mahukan dunia langsung, tidak ada harta, tidak ada tempat tinggal, tidak ada kenderaan dan sekurang-kurangnya. Itu yang kita fahamlah, zuhud. Tapi sebenarnya kalah, kaya atau tidak senang atau miskin itu juga bukan kayu pengukur zuhud. Seorang boleh menjadi zuhud sekalipun Allah memberikan kekayaan yang melimpah ruah kepadanya. Orang itu ada apa nama tu, Imam Al-Junaid, seorang itu boleh menjadi zuhud walaupun Allah Ta'ala melimpahkan kekayaan kepadanya, melimpah ruah. Lihat saja ramai Nabi dan Rasul yang diberikan kekayaan, pangkat malah kerajaan yang gah kepada mereka. Contohnya Nabi Sulaiman AS, Nabi Yusuf, Nabi Daud, mereka masih lagi zuhud, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegah sahabat-sahabat yang berlebihan dalam beragama, seperti tidak mahu berkahwin, tak mahu tidur, tak mahu makan daging, ingin berpuasa dalam jangka masa yang lama dan lain-lainnya. Ini semua Rasulullah tegur, ini bukan maksud zuhud, ini bukan maksud zuhud. Maksudnya kalau berlapar tu biarlah sampai pukul 9 malam, puasa kan. Kalau apa nama tu dah hidup tu tak nak kahwin, tak nak tu. Kalau kahwin ni mengacau dia untuk berjihad. Rasulullah tegur supaya jangan. Kalau kamu nak zuhud pun bukannya kamu ninggalkan perkara-perkara yang menjadi keperluan dalam kehidupan, maka ambil lah seadanya, bukannya berlebihan. Kita sambung, jika seorang hamba mengingatinya dengan sempurna, maka sahihlah kezuhudannya di dunia, yang kita baca. Okey, ke pinggan yang berikutnya, tahukah kamu apakah dahan-dahannya itu? Dahan-dahannya itu adalah hikmah dan ilmu. Jadilah dunia baginya bagaikan lingkaran sebutan cincin, dunia tidak memilikinya dan akhirat tidak membatasinya. Ia tidak dimiliki oleh para raja maupun hamba sahaya. Ia tidak dimiliki oleh para raja maupun hamba sahaya. Ia tidak terhalang oleh suatu tirai, tidak diseksa oleh suatu seksaan dan tidak dikotor oleh suatu kekotoran. Okay, apabila seorang hamba telah melaksanakan hal ini dengan sempurna, maka hamba itu layak untuk berdiam bersama makhluk yang manusia memegang tangan mereka dan menyelamatkan mereka daripada sebutan duniawi. Jika al-haq, yang Allah Ta'ala mengendaki agar hambanya menjadi hamba yang baik, maka dia akan memberi hidayah, mengajar mereka, mengasihi mereka, menerangi mereka, memberi kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Okey. Apa nama tu, dalam rangkaian yang atas tadi tu, sebelum tahukah kamu apakah dahan-dahannya itu, kan diceritakan kepada kini Syekh Kadir Jalani mengatakan tinggilah pohonnya mengapai aras sementara akarnya berada di bumi dan bayang-bayang dahannya berada di dunia dan akhirat. Maksudnya apa dia? Bila kita menjadi seorang yang zuhud dunia dan zuhud akhirat ini, Allah Ta'ala akan memuliakan seorang tersebut, sehingga kata orang tu walaupun dia berpijak di bumi, berada di bumi,
tapi dia tidak menggunakan dunianya itu untuk kehidupan dia. Walaupun dia menjadi seorang pemimpin ataupun seorang raja, dia tidak menjadikan kekuasaannya itu untuk memiliki dunia atau memiliki kekayaan, tetapi dia membantu orang dalam kehidupan. Dia bukan dia untuk dia seorang je. Dia membantu orang dalam kehidupan. Contohnya macam Saudara Umar Al-Khattab bila menjadi khalifah Islam yang kedua, apa nama tu, Saudara Umar ini, baginda ini selalu berjalan malam untuk melihat penduduk-penduduknya kalau jika ada yang susah. Sampailah Saudara Umar ini satu kampung atau satu rumah ini, rumah ibu yang menjual susu menjual susu sama anak dia. Umar ni kata orang tu ialah dia lalu situ, dia dengar apa yang cakap oleh ibu dan anak ini. Kata ibunya kan, sekarang ni susu dah sikit, kambing apa nama tu mengeluarkan susu tak banyak. Apa kata kalau kita campur sikit dengan air? Orang pun tahu pun. Mak, jangan mak, jangan kita campur dengan air mak. Nanti Allah Ta'ala marah mak. Tak apa, orang pun tahu, kata mak, kata ibu ni kan. Orang tak tahu, iyalah orang tak tahu pun mak. Nanti Omar tahu, nanti susah kita mak. Omar tahu nanti susah kita. Bila macam mana Omar nak tahu? Omar apa nama tu, dia kat istana dia, kita kat sini kan. Janganlah pecah rahsia. Kalau Omar tak tahu pun mak, tapi Tuhan Omar tahu mak. Walaupun Omar tak tahu, tapi Tuhan Omar tahu mak. Jangan sekali-kali kita buat benda-benda yang tak baik ini. Jual suatu perkara yang tidak baik, yang bercampur susu dengan air. Bila Omar dengar ni, maknanya pertamanya si anak perempuan ni mengatakan, marilah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Istighfar, wahai ibu, jangan lakukan perkara ini. Itu pertama kan, maknanya baik perempuan ni kan. Kemudian yang kedua, wahai ibu, nanti orang takut orang marah, orang tahu, dan Omar pun tahu, nanti Omar akan apa nama tu, mengeksa kita ataupun Omar akan menahan kita daripada berniaga. Kalau Omar tak tahu pun, Tuhan Omar tahu. Jangan sekali-kali kita buat perkara ini. Bila Omar dengar ni, budak ni baik. Dia balik apa? Bukan dia balik menyiapkan apa nama tu, dia punya pengawal untuk pergi ke rumah perempuan tu tak. Dia pergi jumpa anak dia. Jumpa anak dia. Wahai anak anda, sekarang ni ayah anda telah menjumpai jodoh kamu. Dan jodoh kamu berada di perkampungan sekian. Dia baik untuk kamu. Maksudnya Omar bila dia berjalan tu juga dia mencari peluang jika ada keuntungan bagi kehidupan anak dia. Maka dia ambil perempuan yang baik ini untuk menjadi isteri kepada anaknya. Maknanya kau layak untuk menjadi suami dia. Dia seorang perempuan yang baik. Itu pun satu cara untuk kita tahu tentang hati budi orang. Hati budi orang ni kita, ialah kalau kita nak mencari menantu ataupun mencari bakal isteri ataupun bakal suami kepada anak kita, kita bukan tahu kalau orang tersebut macam mana kan. Tapi hendaklah bila ada peluang-peluang begitu, kita tengok baik budak ni. Dah tentu dia ikhlas, dah tentu dia tu. Sebab dia bukan di depan kita. Di belakang kita memang dia tahu, memang dia buat baik, memang kita tahu dia adalah seorang hamba yang baik. Maka dia pun boleh diambil untuk menjadi keluarga kita ataupun isteri kepada anak kita, suami kepada anak kita. Itu pun cara jugalah untuk mencari jodoh. Maksudnya bila kita buat baik ni, dia umpama pohon pokok. Pohon pokok yang tinggi, apa nama tu, menggapai ni maksudnya puncaknya sampai ke arash. Sampai ke tinggi tu, tinggi sangatlah. Kalau arash tu adalah puncak tertinggi, puncak tertinggi setelah dunia ni
habislah tu, habis tinggi tu. Aras mencapai aras ni habis tinggi maknanya pohon pokok yang rendang, yang besar. Sementara akarnya pula berada di bumi, kukuh. Tak digoyang, tak tumbang lah bila tiup angin sebagainya. Dan bayang-bayang dahannya berada di dunia dan akhirat. Kita bayangkan pohon ini adalah pohon yang begitu besar. Maksudnya bayang-bayang di dunia dan akhirat ini maksudnya apa? Orang ini dia tujuan hidupnya adalah untuk akhirat dia. Akhirat dia seperti itu. Kalau dia bercakap dengan orang tu, dia akan tanya dia, apa keuntungan akhirat aku ni? Kau bagilah bantuan kepada ni, apa keuntungan akhirat untuk aku? Kau akan dapat pahala, kau akan dapat ganjaran yang berlipat kali ganda, kau akan diberi kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Itu dia nak dengar tu. Nak dengar tu. Bukannya apa kemuliaan aku kat dunia ni. Dia tak. Macam dia bagi sedekah, apa yang aku dapat? Nanti kau masuk khabar lah. Kau masuk khabar, orang kenal engkau famous, kau jadi seorang yang kita boleh viralkan, kau akan menjadi popular. Itu yang kita nak sekarang kan. Tapi orang ni tak. Orang begini dia tak. Dia hanya memikirkan akhirat dia saja. Dia beli kenderaan, apa guna untuk akhirat aku kenderaan ni? Untuk kau pergi ke masjid, untuk kau pergi ziarah, untuk kau pergi ni, kau gunakan dengan sebaik-baik untuk akhiratmu. Maka dia belilah. Tapi kalau untuk dunia dia tak beli. Begitulah orang ini begitu hebat sekali. Maksudnya dia tak terkenal dekat dunia tetapi sangat popular di akhirat, di langit. So dia sangat popular di langit. Orang-orang begini lah. Orang begini dia tak popular kat dunia. Siapa nak pandang orang yang pakai ni kan. Siapa nak pandang orang ni? Orang nak pandang orang yang hebat-hebat. Pakai hebat-hebat sebagainya. Tapi memang dia tak popular kat dunia. Tapi dia sangat popular di langit. Malaikat-malaikat sentiasa menyebut nama dia. Tahu tak kamu apa keadaan-dahannya? Dahan-dahannya itu adalah hikmah dan ilmu. Jadilah dunia baginya bagaikan ikhlas sebentuk cincin. Dunia tidak memilikinya dan akhirat tidak membatasinya. Ia tidak dimiliki oleh para raja maupun hamba saya. Ia tidak terhalang oleh satu tirai, tidak disesa oleh suatu sesaan dan tidak dikotor oleh suatu kekotoran. Maknanya apa-apa yang berkaitan dengan kemewahan dunia bersama dengan pemimpin memang dia tak heran. Dia tak heran. Kalau macam dimiliki oleh para raja ini maksudnya apa saja yang dikenal oleh pemimpin ini dituruti kan. Dia tak. Biasanya yang itu adalah perkara-perkara yang yang tak baik lah. Biasanya disebut dia tidak dimiliki oleh para raja ini. Kalau dimiliki oleh para raja maksudnya dia akan membuat perkara-perkara yang bercanggah. Selalu saja selalu kita mendengar perkara-perkara ini berlaku kan. Bila kita baik dengan pemimpin itu, adalah benda-benda yang bercanggah dengan agama yang kita akan buat. Lainlah kalau pemimpin yang hebat-hebat pemimpin agama yang hebat-hebat tetap melakukan perkara-perkara yang bercanggah kan. Tapi dulu-dulu bila orang bersama dengan raja, bersama pemimpin ini, selalunya orang itu akan membuat perkara yang bercanggahan dengan agama. Selalu rasuah, apa lagi? Selalu mengenai orang. Ialah bila dia rapat dengan pemimpin, kalau ada satu projek itu, dia akan cakap untuk YB tak ada kan? Untuk YB tak ada kan? Bukan untuk YB sebenarnya, untuk dia. Untuk dia kan. Itu. Maksudnya dia akan buat perkara-perkara yang tak baik. Apabila seorang hamba telah melakukan hal ini dengan sempurna, maka hamba ini layak untuk diam bersama makhluk manusia, memegang tangan mereka dan menenangkan mereka daripada samudera duniawi. Maksudnya kita layak ataupun orang ini layaklah untuk menjadi pendakwah, pemimpin, untuk menjadi
kata orang tu mengajak manusia ini ke arah agama yang baik, ke arah agama yang baik, ke arah kata orang tu menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang warak sebagainya. Kalau kita lihat balik tentang perkara-perkara ini zuhud ini adalah satu perkara yang memang menjadi asas kepada sesuatu kehidupan sebenarnya. Maksudnya kita tidak ingini sangat kehidupan dunia ini. Ini ingin nak, tapi kita tidak, kata orang tu bergelojak, apa nama tu, apa kita maksudkan, sangat suka lah sangat suka kita dengan dunia itu. Tidak maksudnya kita tidak menunjukkan sukanya kita dengan kehidupan yang kita ada ini, tapi sebenarnya adalah milik Allah, pinjaman semata-mata. Dan memanglah kita selalu cakap ni semua pinjaman Tuhan ni, tapi pakai kereta yang hebat-hebat kita pakai kereta yang besar-besar, yang hebat-hebat, seperti kita cakap ni semua pinjaman untuk melegakan hati kita kan. Tapi kemegahan itulah kemewahan maksudnya istilah menjadi zuhud ini adalah benci kepada dunia dan paling daripadanya meninggalkan kesenangan dunia kerana memiliki kesenangan akhirat. Maksudnya lagi, hati tidak terpikat daripada sesuatu yang dikosongkan oleh tangan yang tiada di tangan atau sesuatu yang tidak dipunyai. Kemudian menghindarkan duka atas yang tiada dan menghilangkan gembira dengan yang ada. Itu masuk lain daripada perkataan zuhud. Okay, jika Al-Haq menghendaki agar hamba yang menjadi hamba yang baik, maka dia akan beri hidayah, mengajar mereka, menguasai mereka, menerangi mereka, memberi kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberi sinar ke dalam hati mereka. Ini kalau Allah Ta'ala nak kita menjadi seorang baik, yufaqih fiddin wa alim ta'wil, maknanya dia akan memfaqihkan kita dengan agama dan mengajar kita tentang ta'wil. Itu benda tu seorang yang dikendaki oleh Allah Ta'ala menjadi baik. Allah Ta'ala akan memberi hidayah, Allah Ta'ala akan mengajar, Allah Ta'ala akan mengawasi mereka, Allah Ta'ala akan menerangi ilmu yang mereka ada, memberi kesempatan kepada mereka dan kemudian mendekatkan mereka kepadanya. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Taala yang kita dambakan, yang kita dambakan sangat-sangat, yang kita cari sangat-sangat. Siapa-siapa yang menjadi yang seperti ini adalah hamba yang sangat beruntung, hamba yang sangat bertuah. Jika dia menghendaki suatu kebaikan, maka dia akan mewujudkannya. Sebaliknya, apabila dia tidak menghendakinya, maka dia akan menghalang hal tersebut daripadanya dan menyembunyikannya daripada orang lain. Ini adalah kehendak Tuhan. Apabila Allah Ta'ala nak menghendaki suatu kebaikan, Allah Ta'ala akan mewujudkan kebaikan tersebut. Tapi kalau Allah Ta'ala tak menghendakinya, maka Allah Ta'ala akan menghalang kita untuk menggapainya ataupun menyembunyikan daripada kita tentang kebaikan-kebaikannya. Maksudnya kita tak dapat apa yang kita cari, sebab Allah Ta'ala tak menghendaki. Sebablah kalau kita lihat kalau Allah Ta'ala nak menghendaki manusia ini mendapat hidayah semua, boleh. Tetapi kata Allah Ta'ala, semua itu menjadi sunnah Allah SWT, sunnatullah, iaitu seorang hamba itu dalam mencari hidayah itu dahulu, barulah Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita tak mencarinya, Allah Ta'ala akan tak bagilah. Contohnya macam ilmu ni, macam ilmu kita belajar ini, kalau kita tak belajar, kita tak mencari, sampai bila-bila kita tak akan tahu, tak akan tahu sebab kita tak usaha. Tak ada orang yang mendapat ilmu laduni ataupun ilmu wahyu daripada Tuhan, mereka para rasul je. Kita ini kalau nak, kita kena carilah, kita kena menuntut, kita kena belajar, kita kena berusaha dan kita kena berjihad, mencari ilmu tersebut. Bukannya suatu perkara yang
senang-senang yang kita boleh perolehi. Satu demi satu daripada masalah tersebut akan didatangkan kepada manusia disertai dengan penjanggaan dan keselamatan yang sempurna dan menyeluruh. Dia akan memberi pertolongan dan petunjuk demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Seorang yang bersikap zuhud di dunia akan diuji dengan akhirat. Jika dia berzuhud dari dunia dan akhirat, maka dia akan diuji oleh Rabb dunia dan akhirat. Kamu telah terlena seakan-akan orang yang sudah mati, seakan-akan di hari akhirat kamu tidak akan dikumpulkan, seakan-akan kamu tidak akan dihisap di hadapan Al-Haq, dan seakan-akan kamu tidak akan melintasi jambatan as-sirat al-mustaqim. Maksudnya apa? Kalau kita tinggalkan sifat zuhud ini, maka Allah Ta'ala akan uji kita di dunia dan di akhirat. Maksudnya kata lain daripada zuhud ini apa dah? Bermegah-megah. Apa lagi? Kata lain daripada berlawanan berzuhud. Berlawanan berzuhud. Bermegah-megah, sombong. Apa lagi yang berlawanan? Maksudnya kalau kita mencari perkara yang berlawanan daripada zuhud ini, Allah Ta'ala akan menguji kita di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Di dunia Allah Ta'ala ujikan kita daripada apa? Kamu telah terlena seakan-akan orang yang sudah mati. Maksudnya kita hidup dekat dunia ini, kita mengapai dunia je, mencari kesenangan dunia saja. Kita disebutkan sebagai kita terlena dengan kehidupan dunia sehingga kita terlupa akan ada kehidupan yang satu lagi. Seakan-akan di akhirat kamu tidak akan berkumpul. Maksudnya kita nanti bila mati nanti habis masa tertentu je, tidak dipanggil lagi, tak dihisap ataupun tidak diseksa di hari akhirat apabila kita telah suka kepada dunia dan meninggalkan akhirat kita. Maksudnya seolah kita lupa bahawa kita akan melintasi besok titian sirat. Kita lupa, rupanya nanti aku akan melintasi sesuatu. Ingatlah semua tu, kerana kita suka sangat dengan kehidupan dunia ini. Semuanya adalah sikap-sikap daripada kamu, sedangkan kamu mengaku beragama Islam dan beriman. Semuanya adalah sikap-sikap daripada kamu, sedangkan kamu mengaku beragama Islam dan beriman. Ini adalah Al-Quran dan Al-Hikmah untuk menjadi penghujah terhadap dirimu jika kamu tidak mengamalkannya. Apabila kamu hadir di sisi seorang ulama sementara kamu tidak mahu menerima apa yang diucapkannya, maka kehadiran kamu merupakan sebab yang akan menghujah atau memberi kamu, dan dia juga merupakan dosa bagi kamu kerananya. Bagaikan kamu bertemu dengan Rasulullah SAW sedangkan kamu tidak mahu menerima apa yang baginda sabdakan, begitu ucapkan. Maksudnya dia jumpa ulama ini adalah bukannya kerana nak mendengar nasihat dia nak dapat benda tu nak mengambil gambar je, nak selfie je, bukan nak menjadi menggapai pengajaran daripada ulama tersebut. Maknanya adalah sikap-sikap kita lah, sikap-sikap kita yang mana kita ni mengaku kita ini beriman, kita ini beragama Islam, kita ini mengikut sunnah, tetapi kita tidak mengamalkannya. Kita tak mengamalkannya. Seolah-olah kita hadir di depan seorang ulama ini untuk selfie je, bukannya untuk mendengar nasihat. Ataupun kita kalau zaman para sahabat dulu, kita bersama dengan Rasulullah tu bukannya untuk mendengar sabdaan baginda, tetapi nak duduk dekat-dekat baginda saja. Benda-benda yang tak perlulah, tak perlu. Kita nak ambil ilmu daripada ulama, kita nak ambil
hadis daripada Rasulullah SAW dan Al-Quran daripada Rasulullah SAW. Tapi orang ni bukannya dia nak belajar, bukannya dia nak mencari ilmu, tapi nak mencari sebab nama saja. Dia akan cakap, tadi aku jumpa Syekh ni kan, kau buat apa jumpa Syekh tu? Selfie lah, gambar lah. Kau tengok dalam Facebook aku. Ni gambar-gambar dia kan. Itu ya. Yang kita buat sekarang ni lah. Bukan nak mencari ilmu dan nasihat daripada mereka. Pada hari akhirat, pada hari kiamat, seluruh makhluk merasai ketakutan kepada Allah kerana keagungan, kebesaran dan keadilannya. Lenyaplah raja-raja dunia dan yang kekal hanyalah kerajaannya, kerajaan Allah Ta'ala. Seluruh makhluk ketika itu kembali kepadanya, kelihatanlah raja bangsa-bangsa, tampaklah keperkasaan dan kekayaan mereka, sementara kemuliaan Allah terpasak ke dalam jiwa semua hambanya dan negerinya. Tiang yang menegak dunia adalah pemimpin dunia, yakni para pemerintah. Mereka lah pemimpin dan ketua manusia sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Dari segi pengertian, bukan dari segi bentuknya. Hari ini adalah bayangan, sementara hari esok adalah kenyataan. Keberanian seorang terhadap orang kafir ialah dalam peperangan melawan mereka dan tabah dalam perlawanan tersebut. Sementara keberanian seorang soleh ialah berperang melawan godaan nafsunya, hawa syaitan dan teman-teman yang jahat, iaitu syaitan yang bertopengkan manusia. Manakala keberanian orang-orang yang khusus adalah bersikap zuhud terhadap dunia dan akhirat serta segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala secara keseluruhan. Apa kita nak faham maksudnya? Maksudnya pada hari kiamat besok, pada hari akhirat besok, seluruh makhluk ini akan tunduk kepada kekuasaan Allah Ta'ala sahaja. Habis, lenyaplah semua kerajaan-kerajaan dahulu. Habis, lenyaplah semua pemerintahan-pemerintahan dahulu, raja-raja dahulu. Habis. Kerana tak ada dah. Semuanya itu tunduk dan akur dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Maksudnya, dahulu tiang yang menegakkan dunia adalah pemimpin dunia, iaitu para pemerintah. Mereka lah memimpin dan mengetuai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dari segi pengertian, bukan dari segi bentuknya. Maksudnya bentuk pemerintahan adalah daripada Allah Ta'ala. Itu seorang pemimpin kena buat. Maksudnya bila kita menjadi pemerintah, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, yang first sekali. Bukannya angkat sumpah dengan Quran je. Sekarang ni kita lihat, angkat sumpah dengan Quran, betul. Tetapi jalankan apa yang terkandung daripada perintah Tuhan dalam Quran itu. Itu yang disebutkan sebagai hari ini adalah bayangan, sementara hari esok adalah kenyataan. Maksudnya dunia ini hanyalah sementara sangat. Yang kita nak kejar adalah hari yang kekal, iaitu di akhirat. Itu kenyataannya sebenarnya. Maknanya keberanian seorang terhadap orang kafir ialah dalam peperangan melawan mereka dan tabah dalam perlawanan tersebut. Kita tengok Al-Qasam, Hamas sekarang ni, itu betul-betul berani melawan orang kafir. Macam kita tak berani kan, bercakap pun kita tak berani kan. Kita ni belum lagi diuji dengan keberanian. Kalau keberanian kita nak uji bila seorang berani terhadap orang kafir. Ini bila sekali dia bersin, kita tergagap. Tergagap kita. Tak boleh cakap apa. Takut dengan orang kafir. Sementara keberanian orang soleh ialah berperang melawan hawa nafsu. Ini kita lah. Tak menjadi orang soleh yang solehah. Kita kena berperang dengan godaan nafsu kita. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Sama lah tu. Benda-benda yang dalam badan kita. Dalam diri kita lah. Dalam diri kita. Itu hawa dan nafsu. Syaitan juga menggoda kita. Teman-teman yang jahat, ni kawan-kawan yang sebaliknya lah. Itu sebablah Rasulullah SAW sebut kepada kita kan, kalau kamu nak bahagia dalam rumah tangga kamu, jagalah 4 perkara kan. Jagalah 4 perkara, insyaAllah kamu akan bahagia dalam kehidupan rumah tangga kamu. Ayat antakuna zaujatuhu salihah.
kamu jadilah seorang isteri yang solehah, suami yang soleh. Suami dan isteri itu adalah soleh dan solehah, baik. Baik, soleh ini adalah baik, menjaga solat, tutur katanya, sopan, kemudian apa nama tu, tidak kata orang tu memaga diri sebagainya. Itu orang-orang yang baik. Kalau suami isteri itu dua-dua soleh dan solehah, insyaAllah bahagia hidup. Kemudian wa auladuhu abraran, didik anak-anak menjadi anak-anak yang baik, insyaAllah kita akan bahagia. Anak-anak berjaya, anak-anak apa nama tu, mengajar agama, anak-anak kita seorang yang dapat kehidupan dunia yang baik, kita akan gembira. Kalau anak-anak jahat, anak-anak itu kan kita susah hati. Kemudian yang ketiga, wa khulaqa'us solihin, carilah teman-teman yang baik-baik. Kalau teman-teman yang jahat itu adalah seperti syaitan yang bertopengkan manusia tu lah. Itu teman-teman yang jahat. Carilah teman-teman yang baik. Wa khulaqa'us solihin. InsyaAllah kamu akan bahagia dalam rumah tangga kamu. Sebab apa? Kawan-kawan orang sekeliling kita inilah yang kadang-kadang mengganggu dan mengacau kehidupan rumah tangga. Banyak ini berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita. Kawan apa nama tu, mengacau kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang kita nak balik cepat, dia tahan baliklah, lepak dulu, lepak sampai pukul 2 pagi, balik rumah 3 pagi bergaduh dengan isteri, tu mulalah kita nak mempertahankan kawan kita kan. Kemudian yang akhir sekali, apa nama tu, carilah sumber rezeki kamu dalam negeri kamu sendiri. Itu yang keempat, iaitu di mana kamu tinggal, bekerjalah di tempat tinggal kamu. Maksudnya tak jauh lah. Dia tinggal dekat Seri Kembangan ataupun dekat KL, dia bekerja di sekitar KL dan juga sekitar dia lah, Lembah Kelang. Dia tak bekerja dekat Ipoh, jauh. Dia tak bekerja dekat Penang, jauh. Kalau orang yang hari-hari boleh flight, okey lah. Tak kisahlah. Tapi kita ni siapa kan? Okay, insyaAllah kita akan sambung lagi. Wahai hamba, bangkitlah kamu sebelum kamu dibangkitkan. Ini kita akan sambung pada minggu hadapan. Sekejap, saya nak highlightkan. Okay. Kalau kita tak highlightkan, nanti kita terlupa. Okay. Okay, itu wahai hamba. Bangkitlah kamu sebelum kamu dibangkitkan. Okay, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi ini. Okay. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah dikemukakan kepada Ustaz sebelum kita beralih kepada pengajian tajwid sebentar saja lagi. Okey, nampaknya diam je Ustaz, dah faham lah tu, kok jelas lah tu. Ya. Jelas Jelas Dah. Terima kasih Ustaz saya perkongsian ilmu ini apabila Allah SWT mengasihi hamba-hambanya, maka pasti Allah SWT akan mengujinya. Ujian Allah ini adalah diambil sebagai satu tanda kecintaan Allah SWT kepada kita dalam usaha kita mencapai kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Semoga kita termasuklah salah satu hambanya yang mendapat kasih sayang dari Allah SWT, insya-Allah ya. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman bagi kita semua, dan teruskanlah lagi kuliah duha tajwid for beginners. Silakan Ustaz. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dah sharekan Ya. Quran ni.